Rasul tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama Abu Bakar itu, untuk keluar rumah Rasulullah dikepung oleh tentera musyrikin. Bagaimana nak keluar? Kiri kanan belakang depan Rasulullah, rumah Rasulullah dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Lalu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayat yang tuan-tuan pun ingat ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ayat tersebut sungguh cantik kita gunakan untuk memagari rumah dan keluarga kita selama mengamalkannya. Surah Yasin ayat 4 tak silap saya. Dan kita akan terima email pada pagi ini. Nampaknya yang kita terima ini tidak kurang hebatnya. Persoalan-persoalan dikemukakan oleh penonton di luar sana melalui email. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah jatuh syirik jika saya menggunakan khidmat pengamal perubatan merawat anak saya yang sering menangis malam dan ibu yang dikatakan mempunyai saka? Saya juga sempat di-scan ataupun dirawat olehnya. Sepanjang dirawat, saya mendengar perawat membaca ayat suci Al-Quranul Karim dan melihat dia menolak saya dan saya untuk jatuh. Tetapi suami saya yang ada sama-sama tidak pula melihat begitu. Hingga kini saya tertanya-tanya tentang apa yang saya lihat itu. Ibu saya pula meminta lagu ulik mayang sebagai syarat untuk saka keluar dari badannya. Saya agak ragu-ragu dengan perbuatan ini dan di masa yang sama saya sempat bersolat memohon petunjuk dari Allah. Adakah saya telah termasuk dalam amalan syirik Ustaz? Terima kasih. Kepada Irene Farhana, dia pergi berubat rumah seorang Tok Bomo, pengamal perubatan untuk merawat anak yang sering menangis malam. Dan kononnya dalam tubuh dia tu ada saka. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita pergi rumah Tok Bomo, banyak di sana perkara-perkara yang kita perlu lihat. Carilah yang betul-betul boleh merawat kita. Carilah yang betul-betul boleh baca ayat Quranul Karim. Jangan naik-naik atas rumah, tak ada bomo lain boleh challenge dalam dunia ni. Aku seorang dah takabur dah. Naik atas rumah pula, duduk Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah tuan-tuan. Duduk pula, hai mambang tu, hai mambang ni, hai mambang gunung ni, hai mambang sungai ni, datanglah berdamping denganku, wahai mambang, sebagai contoh. Itu semua boleh mengundang khurafat. Jadi kalau anak menangis, kononnya ada saka, tuan-tuan, di sini saya banyak menerima pesakit-pesakit, sehingga kan semalam saya pukul 4 pagi baru habis pesakit di klinik saya. Di antaranya ada yang bawa anak kononnya anak dia tu kena gangguan, menangis tak malam, tak berhenti-henti, kononnya ada saka. Tuan-tuan, sebelum menuduh saka, kita cek betul-betul dulu. Betul tak anak kita tu ada saka? Kadang-kadang pampers 2 hari tak tukar, penuh. Budak mana tak menangis, tuan-tuan dan perempuan? Kadang-kadang anak susu sekali sehari bagi, budak lapar dia tak menangis. Jadi kalau benda tu semua clear, untuk merawat, kita kena ingat, budak-budak ni yang kacau, budak-budak ni sejadi makhluk yang bernama Sibyan. Sibyan ni, kata Rasulullah, teriakannya, jeritannya cukup bodoh sekali. Yang mana bila masuk dalam manusia, manusia itu akan cacat seumur hidup. Itulah kita tengok, tuan-tuan, umur 3-4 bulan elok, 1 tahun elok, tiba-tiba demam panas, tarik, cacat sampai hari ini. Na'udzubillah. Itu adalah kerja Sibyan. Sibyan ni dia adik-beradik dengan Rihul Ahmar. Rihul Ahmar ni akan kena orang tua jadi lumpuh. Sibyan yang akan kena kanak-kanak akan jadi cacat hingga mati. Jadi untuk mengelakkannya, saya akan bagi ayat lepas ni, kita perhati soalan ni. Dan mak dia pula kata untuk mengusir saka tu pula kena minta lagu ulik mayang pula sebagai syarat untuk keluar saka. Ke tepi pantai, nyanyi ulik, mayang diulik, itu satu pemujaan. Memanglah iblis ni akan pergi kalau kita bagi makan kat dia, tapi tak tahu rupanya makanan tu kharafat, makanan tu puja dia. Kita nak iblis lari daripada kita dengan cara bacaan suci Al-Quran. Iblis sakit, iblis terbakar, ini baru cara yang betul. Bukan bagi rasuah kat iblis tu dengan bagi barang-barang yang dia nak. Makin segar buka iblis tu dalam tubuh kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk mengelakkan Sibyan tadi, ingat,
lautan-lautan akan kering. Duk pada pokok-pokok akan mati. Duk pada manusia, kanak-kanak akan cacat sampai mati. Ayat tersebut berbunyi. Ikut bersama saya baca tuan-tuan. Mudah-mudahan ada keberkatan di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Cukup bagus ayat ni tuan-tuan untuk ibu yang mengandung, agar anak yang dikandungnya tentunya itu sunyi daripada segala kecacatan dan jinius. Cepat Ustaz baca, tak ada nak ikut Ustaz, susah ikut Ustaz baca cepat. Mana sempat tuan-tuan. Balik rujuk surah An-Nahl ayat 78, insyaAllah. Cara-cara nak baca tu, ambillah tangan kita, letak kat perut anak kita yang belum lahir itu. Letaklah tangan anak kita yang suka menangis itu, letak tangan kita atas kepala dia, insyaAllah akan settle masalah itu. Kita akan tengok pula soalan yang kedua pada pagi ini, datangnya daripada Haji Kamil, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah memagar rumah dengan bantuan seorang kiai dengan cara menanam botol. Tanam botol mengandungi tulisan yang saya tidak dapat baca. Tujuannya supaya tiada gangguan daripada makhluk halus dan orang yang berniat tidak baik. Setelah beberapa bulan saya menggali semula dan mendapati botol yang ditanam itu tidak ada. Jika ini sahih, bagaimana mengatasinya? Kerana saya tidak mahu tergolong sebagai orang yang terpesong akidah. Kononnya untuk memagar rumah beliau itu, pada 4 penjuru rumah tu ditanam botol. Botol seumpama depan saya ni, tanam di kiri kanan rumah, belakang depan. Ada ayat-ayat dalam botol tu. Ditanam, duduk 2-3 hari lepas tu dia pergi korek cari, tengok tak ada botol tu. Ke mana botol tu tuan-tuan? Macam-macam boleh berlaku. Jadi adakah dia terpesong? Kepercayaan dia ataupun akidah dia terpesong. Sekiranya dia meyakini bahawa botol itu boleh memagar rumahnya, bukan Allah yang memagar rumah dia, maka itu syirik, itu khurafat, terpesong akidah tuan. So kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana pun botol itu, sehebat mana pun ayat itu, azimat itu, kita kena ingat Allah tempat kita kembali tuan-tuan dan puan-puan. Bacalah ayat yang saya berikan tadi, waja'alna min baini aydihim sadda tadi. Cukup bagus untuk kita pagar rumah, tak payah tanam botol. Hari ni kita tanam botol, sikit lagi tu bomoh tanam kita pula di rumah kita tu. Apa yang berlaku tahun 93 di Ulu Tumpang, ingat tak? 18 kerak tuan-tuan, 18 kerak ditanam dalam rumah. Jangan jadi sampai ke peringkat tu. Jadi saya harap kepada yang bertanya Haji Kamil, insya-Allah kita berada dalam landasan yang betul. Assalamualaikum Ustaz. Soalan yang cukup menarik pada pagi ini. Saya memiliki tali pinggang untuk mempertahankan diri jika diserang. Dia ada tali pinggang. Jika saya memakainya, saya hanya perlu menahan nafas dan orang yang cuba menyerang tidak akan dapat menyentuh saya. Saya tidak memakainya sepanjang masa. Adakah ini juga termasuk dalam khurafat? Kononnya ada satu tali pinggang yang mana untuk mempertahankan diri jika diserang. Jika saya memakainya, saya hanya perlu menahan nafas saja. Orang yang cuba menyerang tidak akan dapat menyentuh saya. Tali pinggang tu bukan tali pinggang Gusti. Hak Gusti tu tak apalah, orang tahu kita juara dah.